Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini bertemu lagi dengan Muallimah Najibah dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk kata bilangan. SP standard pembelajaran kita 5.1.4 kata bilangan. Dan untuk video kali ini Muallimah minta maaf sebab tak dapat tunjuk muka. Muallimah ada masalah kamera laptop. Okey, insya-Allah lah untuk kelas akan datang Muallimah cuba baiki. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, murid-murid boleh tadah tangan dan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ini objektif pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran murid akan dapat yang pertama memahami penggunaan kata bilangan, yang kedua membina ayat menggunakan kata bilangan. Okey, minta maaf ya. Silap di sini. Kata bilangan. Okey. Yang seterusnya, okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata bilangan. Kata bilangan ni merupakan kata yang menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Bila kita sebut berkenaan dengan bilangan, ia mesti berkaitan dengan bilangan ataupun jumlah bagi sesuatu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kata bilangan ni sebenarnya dia ada 5 jenis. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kata bilangan yang pertama ialah kata bilangan yang menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya. Jumlah yang kita tahu sifat dia ada berapa. Contoh 1, 3, 5, 10 dan sebagainya. Maknanya kita boleh sebut saya ada sebatang pensel. Saya ada 10 batang pensel. Maknanya kita dah tahu dah jumlah bagi sesuatu tu. Maknanya kita boleh sebut jumlah sesuatu ataupun benda yang kita ada tu berapa ada. Yang ni bila kita sebut 1, 3, 5 ataupun 4 dan banyak lagi lah. Maknanya kita tahu bilangan dia ada berapa, maknanya kita sebut sahaja. Kita sebut, contoh Muallimah bagi contoh tadi, saya ada 10 batang pensel. Maknanya kita dah tahu yang pensel tu ada 10 batang. Jadi kita sebut 10. Kita ada 5 batang pensel. Ada 3 batang pensel. Maknanya kita sebut satu persatu jumlah dia. Yang ni maknanya kita tahu sifat dia ada berapa. Okey, yang kedua. Untuk yang kedua, kata bilangan yang menunjukkan bilangan yang tidak tentu. Maknanya kita tak tahu berapa secara khususnya berapa bilangan bagi sesuatu tu. Kita tak tahu berapa ada. Contoh, sesetengah murid. Maknanya contoh dalam satu kelas. Contoh dalam satu kelas, Muallimah nak bagi tahu sesetengah murid daripada darjah 3 telah pergi ke sekolah. Maknanya Muallimah tak bagi tahu berapa bilangan yang tepat murid yang pergi ke sekolah. Muallimah hanya bagi tahu sesetengah murid telah pergi ke sekolah. Kenapa? Sebab tidak tentu. Maknanya kita tak tahu berapa jumlah yang tepat bagi sesuatu tu. Bagi apa yang kita nak bagi tahu tu. Banyak lagi lah contoh bilangan yang tidak tentu ni, antaranya Muallimah sebut tadi sesetengah, beberapa, semua, seluruh. Okey. Maknanya
Kalau contoh, Mukadimah bagi tahu semua murid Sriti Tafiz Ibadur Rahman telah pergi ke sekolah. Semua. Mukadimah tak tulis jumlah. Kenapa? Sebab Mukadimah tak tahu berapa bilangan jumlah murid. Berapa bilangan murid Sriti. Jadi Mukadimah hanya tulis semua. Maknanya secara khususnya semua murid tu pergi ke sekolah. Kalau nak lebih tepat, contoh murid di Sriti ni ada 200 orang. Mukadimah pun bagi tahu. Seramai 200 orang murid Sriti telah pergi ke sekolah. Tu kalau Mukadimah sebut 100, maknanya yang tadi, jumlah yang tentu. Jumlah yang kita tahu. Yang ni, bila kita tidak tahu jumlahnya berapa, kita boleh guna kata bilangan yang Mukadimah bagi ni. Contohnya, sesetengah, beberapa, semua dan seluruh. Kita nak guna tu kena tengok pada kesesuaian ayat. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kata bilangan yang ketiga ialah kata bilangan yang menunjukkan himpunan. Kata bilangan yang menunjukkan himpunan. Okey, contoh. Kedua-dua kumpulan telah berjaya sampai ke garisan penamat. Maknanya kumpulan orang ataupun kumpulan awak boleh bagi tahulah kumpulan apa ni. Kedua-dua, keempat-empat, berpuluh-puluh, berpuluh-puluh buah kereta telah membanjiri bandar Kota Baru. Contoh. Lagi, keempat-empat murid telah berjaya ke garisan penamat. Bolehlah. Maknanya kumpulan. Kumpulan dia menunjukkan himpunan ataupun kumpulan bagi sesuatu tu. Contoh orang ke benda ke macam-macam lah. Awak boleh bagi contoh lagi. Okey, seterusnya kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Okey. Kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Okey, contoh. Contoh lagi. Contoh kata bilangan bagi pecahan ialah setengah, sepertiga, separuh, suku. Okey, contoh ayat macam Ahmad telah makan setengah daripada bahagian buah tembikai. Lepas tu contoh lagi sepertiga. Sepertiga ni awak boleh lagi lah contoh dia, ayat dia macam-macam lagi. Sepertiga. Lagi Ama telah makan sepertiga kek yang telah diberi oleh emaknya. Maknanya dia ambil beberapa sahaja. Dia ambil sepertiga sahaja daripada sebiji kek tu, dia ambil 1/3 sahaja. Jadi dalam ayat kita tak tulis 1/3, kita tulis sepertiga, setengah, separuh, suku. Itu adalah contoh. Yang seterusnya, kata bilangan yang menunjukkan kedudukan. Yang ni senang sahaja. Kedudukan, contoh, awak masuk pertandingan, dapat tempat yang pertama, kedua, ke-10. Banyak lagi lah. Contoh, Hasha Kairina, macam sebelum ni, Hasha dia dapat tempat pertama, dalam pertandingan pidato deh. Mukadimah bagi contoh. Hasha Kairina telah mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato peringkat negeri Kelantan. Okey, yang kedua, contoh ni. Kumpulan Afiq telah mendapat tempat kedua dalam pertandingan bola sepak. Ni dia menunjukkan kedudukan. Kita duduk di tempat yang keberapa. Okey, ni adalah contoh dia. Okey, seterusnya awak boleh buka buku teks jilid 1 muka surat 68. Okey, kita akan tengok pada muka surat 68 dekat bahagian bawah info bahasa. Okey, kata bilangan, Mukadimah ulang balik je lah ni. Kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan ataupun jumlah sesuatu. Okey, yang pertama, kata bilangan yang menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya. Tentu sifatnya. Contoh lagi dia bagi. 1, 2, 3, 4, 20, 30. Maknanya kita tahu
kita tahu sifatnya, kita tahu jumlah tu. Okey, seterusnya kata bilangan yang menunjukkan bilangan tidak tentu. Maksudnya kita tidak tahu berapa yang ada. Jadi kita pun ambillah kata bilangan yang menunjukkan secara rawak lah. Beberapa, seluruh, sesetengah, semua. Okey, seterusnya kata bilangan yang menunjukkan himpunan. Kata bilangan yang menunjukkan himpunan, kedua-dua, keempat-empat, berpuluh-puluh. Maknanya ada lagi lah. Okey, ni adalah contoh dia. Yang seterusnya kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Setengah, separuh, sepertiga. Okey, seterusnya kata bilangan yang menunjukkan kedudukan. Pertama, kedua, ke-10, ke-4 dan sebagainya lah. Okey, kita tengok pada teks yang diberi. Okey, tajuk kita pada hari ini, tajuk bagi teks kita hari ini ialah Sukaneka Perpaduan. Murid-murid tahun 3 angsana menyertai Sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, gambar yang pertama, acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Jeva membawa William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Akhirnya, kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Okey, ni Muallimah tolong awak bina ayat untuk gambar yang kedua ni, gambar yang ketiga. Okey, murid-murid diberi tugasan untuk menyimpan dan menyusun semua peralatan di bilik stor. Okey, semua peralatan. Maknanya semua ni merupakan kata bilangan. Okey, seterusnya untuk latihan, Maklimah nak awak buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 76. Ni dia suruh awak lengkapkan ayat dengan kata bilangan berdasarkan gambar. Okey, yang pertama sekali awak kena baca dulu teks kita ni. Teks yang bertajuk usaha kita. Lepas tu awak isi tempat kosong menggunakan kata bilangan yang telah diberi. Kata bilangan seperti yang contoh yang Maklimah bagi tu sebelum ni. Ni contoh dalam ni ataupun tengoklah, awak tengok kata bilangan yang sesuai untuk diguna dalam ayat ni. Isi ruangan kosong mengikut kata bilangan yang sesuai. Okey, itu sahaja daripada Maklimah dan insya-Allah Maklimah harap awak boleh lengkapkan latihan ni dan esok murid-murid boleh hantar tugasan buku aktiviti dekat sekolah dan insya-Allah Maklimah cuba selesaikan, cuba semak semualah kerja murid-murid bermula daripada awal sehingga ke inilah mana yang Maklimah sempat dahulu. Okey, insya-Allah itu sahaja daripada Maklimah untuk hari ini. Wallahu alam. Maklimah minta maaf segala kekurangan untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.